Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ini kita akan discuss tentang sebuah filem terbaru yang sedang ditayangkan di program bertajuk 3 Janda Melawan Dunia. Sebelum itu aku nak cakap terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Kalau apa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, jangan lupa tekan button subscribe dan juga button notification so that anda tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Okey, hari ini kita nak sembang tentang filem 3 Janda Melawan Dunia. Filem ni sebuah filem arahan sulung, arahan pertama oleh Khairul Anwar. Ditulis oleh Khairul Anwar dan juga Nazri Vovinsky ataupun Nazri M. Anwar. Diterajui oleh 3 legenda kita, Khadijah Tan, Raja Azura dan Normah Damanhuri. Dan ada beberapa pelakon lain seperti Norman Hakim dan juga Rosnah Ma'aris. Semua living legend ni. Jarang kita dapat filem yang diterajui oleh golongan veteran. Selalunya kita dapat orang yang ada followers 1 juta kan, lepas tu muda-muda, lepas tu dia punya muka tu handsome lah, apalah, cantik lah kan, tapi berlakon tak arti pun tapi this time kita dapat yang legenda semua. Filem ni mengisahkan tentang 3 orang janda iaitu Midah, Rohayu dan Ani yang berusaha untuk cari jalan nak tonton konsert terakhir artis kegemaran mereka iaitu Aiman Zalini. So dalam ni dia ada banyak telatah, aksi dan juga cabaran untuk mereka bertiga ni dalam usaha mereka untuk kumpul duit nak beli tiket konsert Aiman Zalini ni. Sebelum kita dive into the film itself, tentang apa yang aku rasa dengan filem ni, aku rasa it worth to talk about Khairul Anwar for a second. Okay, supaya hampa tak rasa macam tak mau tonton filem ni ke apa ke, sebab aku rasa hampa rugilah kalau hampa tak tonton. Walaupun ni filem pertama dia, tapi Khairul Anwar ni dia tidak asing dalam dunia pengarah tau, dunia arahan, dunia filem, dunia kreatif punya industri ni. Okay, sebab dia adalah student Aswara. Cumanya kalau ikut dia punya portfolio dalam YouTube dia kata dia tak grad sebab dia tak habiskan thesis dia. Cuma dia study film and video dekat Aswara. Dia pernah menjadi scriptwriter, editor, motion designer untuk Cube Film. Dia pernah join Leo Burnett sebagai graphic designer dan juga pada tahun 2013 dia pernah menang award dekat AdFest Asia Pacific Advertising Festival mewakili Malaysia dan menjadi kreatif content director dekat Leo Burnett. So ada a few iklan raya yang hampa tengok yang ada vibe yang sama dengan filem ni, cuba hampa check dia punya creative director ke apa ke, mesti ada nama Khairul Anwar kat situ. So dia ni tak asing dah dalam dunia ni, dan in fact dia pernah berlakon dalam siri kot yang ada iklan lawak-lawak dulu tu, yang dia tanya akak ni lelaki ke perempuan, macam tu. Dan juga time dia nak main beli kuih ni berapa apa semua tu Khairul Anwar. Okay, dia tak asing dalam dunia ni dah. So jom kita dive. Bagi aku filem ni dia overall dia tak perfect lah for sure, tapi aku rasa it worth lah untuk kita nampak yang Khairul Anwar ni ada vision dan juga ada harapan untuk menjadi pengarah harapan terbaik, and he got a bright future lah dalam industri ni. Kalau the first film ni dia boleh gamble dengan menjadikan 3 legend, dengan mengambil legenda sebagai peneraju filem dia, dan dia out of stigma daripada orang lain, I think keberanian dia tu adalah something yang akan pay off in the future. Waktu aku tonton cerita ni pula, aku rasa dia adalah gabungan Edgar Wright, Guy Ritchie dan juga Stephen Chow a little bit. Dia punya joke tu. Overall memang aku happy gila tonton filem ni, sebab dari segi story kita dapat semua benda tau. Kita dapat joke, kita dapat karakter punya motivation, karakter punya development dalam tu, dia punya relationship, semua benda ada dalam story tu. Kemudian waktu kita tonton cerita ni, dia mempunyai color palette dan juga sinematografi yang nice gila, yang feast our eyes. Okay, dia memang tenang di mata kita. Kalau mau perasan waktu filem ni dia di zaman moden, zaman terkini, waktu dia nak JV tu, dia punya color, dia punya music semua moden, trending punya music, catchy punya music, dan color dia, vibrant dia tu semua memang zaman moden. Dan bila dia orang kata flashback ke zaman dulu, zaman tradisional, hampa boleh perasan yang color dia berubah, music dia berubah, dia punya even dia punya ratio screen dia tu pun berubah menjadi macam zaman dulu. Nampak tak betapa detailnya filem ni dekat bahagian-bahagian sinematografi dan juga color palette ni. Nice lah bagi aku. Dan benda yang paling mengasyikkan dalam filem ni adalah dia punya transition, editing dia. Sebab tu aku cakap tadi dia adalah gabungan Edgar Wright dan juga Guy Ritchie. Sebab kalau hampa tonton filem Edgar Wright dan Guy Ritchie, hampa boleh perasan ada similarities dalam filem 3 Janda Melawan Dunia ni. Sebab
editor, writer, dan juga dia punya director semua ni, the whole team ni, dia tak gunakan match cut yang biasa saja tau. Dia tak gunakan match cut in terms of visual saja. Dia gunakan match cut yang pakai verbal juga, iaitu melalui dialog. Time awal-awal act pertama tu, waktu dia cuba nak cari duit untuk beli tiket tu, time tu dia tengah kena soal siasat dengan anak Midah tau. Time tu juga ada suara orang lain yang dekat scene tempat lain. Dia macam, dia buat bagi the whole scene tu macam satu conversation yang digabungkan dengan begitu cantik lah. Faham tak? Dia tengah soal siasat, betul dia kata Datin ni beritahu macam ni, tiba-tiba Datin tu menjerit. Kita ingat Datin tu menjerit daripada Datin tu tengah menjerit nak bagi tahu cerita tu dekat tempat lain. So all this editing, transition, semua ni yang membuatkan certain scene tu menjadi lebih menarik dan tak bosan. Sebab tu dalam filem ni penting juga transition dan juga editing ni. Hang boleh buat bagi certain scene tak nampak boring dan orang boleh enjoy. Hang bayangkan kalau interrogation scene soal siasat anak Midah tu dengan 3 orang janda ni, dia buat macam normal je. Dia tak buat fast pace macam tu pun semua. Dia tak buat match cut. The whole conversation akan jadi boring dan juga akan jadi macam awkward tau. Tapi dia buat scene tu jadi menarik. Ada kekuatan dia dekat the right transition, editing semua ni akan buatkan filem tu jadi lebih cantik, lebih enak dan certain scene nampak perfect. The only thing yang aku rasa macam a little bit off sikit adalah in terms of comedy dia. In terms of comedy dia ada hit and miss lah. Ada komedi yang memang betul-betul kena, ada scene yang lawak dia betul-betul kena on point, tapi ada yang macam dia miss. Ada yang dia set up tak cantik dan tiba-tiba dia deliver the punchline juga, dan ada juga dia deliver the punchline tapi kita rasa macam apa ni? Faham tak? Kalau tanya mana-mana komedian dia akan cakap yang komedi ni sebab timing. Kalau timing dia tepat, lawak tu akan kena. Kalau timing dia tak tepat, dan dia boleh jadi miss dan orang akan terlepas pandang. Faham tak? Kalau, dan juga build up dia kalau tak cantik pun orang tak akan gelak kat ujung tu. Dalam filem ni, kalau hang perasan daripada act pertama sehingga act kedua, dia ada banyak sangat hit and miss. Dia ada banyak yang cuba dia build up lawak tu tapi dia macam jadi tak edit macam tu tau. Dan sewaktu aku tonton cerita ni, aku sangat takut act ketiga dia tak menjadi, ataupun act ketiga dia lame dan dia tak boleh deliver, dia tak boleh end kan filem dengan boom tau. Sebab bayangkan first act dia dah buat lawak, dia dah feel kita macam-macam, dia dah bagi macam-macam kat kita. Dan act kedua tu dia dah slow down sikit, tone dia little bit. Time tu yang aku rasa macam kalau dia punya craft tu lagi turun, aku rugi sebab hang dah dekat act pertama tu hang punya craft dah naik dah. Kalau kedua tu hang mendatar dan ketiga tu hang turun, rugi lah. Tapi sangkaan aku salah. Sebab act ketiga tu yang paling pecah, yang aku gelak banyak kali, yang aku tak boleh kontrol aku punya gelak. Nasib baiklah kadangan kira aku tak ada orang. Act ketiga tu memang lawak memang lawak, pure lawak punya. Dan ada satu scene tu bila aku tonton, aku terbayang satu juga scene daripada filem KS, waktu ayah superhero tu kena tangkap dan dia padam semua lampu dan dia tumbuk semua orang tu kan. The exact same feeling aku rasa time aku tonton tu. Tapi aku tak expect aku tak expect langsung yang dua-dua orang watak utama kat ujung tu mereka nak adalah nak buat santai. Aku tak boleh beritahu sebab nanti hang memang takkan expect apa tu. Sebab aku tengah duduk sedap-sedap gila, kita enjoy, dia belasah semua orang kan. Tiba-tiba kat ujung tu, tu pecah. So tu salah satu contoh lah yang betapa pecahnya the third act dalam filem ni. Overall, aku cakap sekali lagi, aku happy dengan filem ni. Aku berpuas hati. Dia tak perfect, tapi dia cukup untuk bagi Khairul Anwar ada di paras yang tinggi sebagai dia punya directorial debut. Dan aku hope dia boleh buat lebih banyak filem lepas ni, dan aku juga hope yang lepas ni dia tak akan lalai. Kalau apa tonton trailer, dia interview dan juga dia punya artikel, dia ada bagi tahu lah yang betapa passionate dan orang kata bersungguh-sungguhnya Khairul dalam meyakinkan dia punya pelakon, dalam dia punya directing, semua benda ni. So it's a positive thing lah semua tentang dia. Aku harap dia tak bukan lupa diri lah, jatuh ke lembah filmmakers yang lain lah. Sebab sebelum ni pun ada seorang tu, dia pengarah harapan, tapi dia jatuh teruk lah, dan semua filem dia mengarut dah. Walaupun filem dia box office, tapi filem dia mengarut lah actually. So tu je lah. Hampa tonton tak lagi 3 Janda Melawan Dunia. Kalau hampa belum tonton, hampa boleh pergi tonton. Make sure hampa tonton. Serius tak, memang berpuas hati, tak rugi duit.
Okay, kalau hampa dah tonton, boleh drop down your comment, share apa pandangan hampa. Adakah hampa rasa macam rugi, adakah hampa rasa macam best teruk, the whole family enjoy ke, macam mana ke. Share your thoughts down below. Terima kasih sebab tonton review daripada aku. Kita jumpa lagi untuk next video. Bye bye. Muka dah kerepuk-kerepuk macam ni, masih nak rebut-rebut juga Siapa yang cantik? Muntah aku.